Assalamualaikum semua. Video kali ini aku nak review satu TV seri yang boleh ditonton di platform streaming service Viu. VIU. TV seri ini berjudul Ganjil. Ganjil adalah satu TV seri sci-fi, fantasy, misteri, romantika arahan Datuk Yusri Abdul Halim, mengisahkan kisah cinta Nabila dan Amri yang hanya dapat berjumpa di alam mimpi. Yang menggerakkan aku untuk tengok cerita ni disebabkan aku tengok rating untuk siri ni 9.1/10 dekat IG account Wayang People. Mula-mula aku tertengok tu 9.1, aku macam, are you serious? This is almost perfect. Kalau markah kat sekolah ni consider A+ student ni. So bila aku tengok tu, aku buat keputusan, no, I need to watch this. Aku drop everything else yang aku tengah buat masa tu untuk binge the series. Siri ni ada 10 episod. Satu episod tu lebih kurang 45 ke 50 minit. So memang agak panjang untuk habiskan. Kalau kau binge the whole thing, the whole day gone. So bila aku dah start tengok tu, aku stuck actually sampai episod ke-8. Sebab episod ke-9 dan 10 kau memerlukan premium access untuk streaming service Viu ni. Mula-mula tu aku macam, what the hell? Kau nak suruh aku subscribe ke? I'm not going to subscribe untuk habiskan 2 episod ni. Pada aku it doesn't make sense sebab up to that point, episod 8, aku rasa tak berbaloi untuk aku continue. Honestly, aku stay tengok sampai episod 8 ni pun solely disebabkan dia punya konsep dan story idea. Okay? Idea, not the execution secara overall. That part aku ada issue. Dan satu lagi sebab aku stay tengok sampai episod ke-8 ni sebab orang rate cerita ni 9/10 babe. 9/10. I want to know why. Aku nak mencari justifikasi kenapa orang bagi 9 ni. Tapi macam aku cakap, sampai episod ke-8 tu aku tak rasa berbaloi untuk aku stay. So aku move on, doing other things, watch other thing. Aku login aku punya Amazon Prime account, aku layan The Tick, and it was awesome. Seriously, siapa ada Amazon punya streaming service access tu, aku advise korang tengok The Tick. It's very good superhero series. Seriously, very good writing, very funny and inspiring. Pada aku dia head to head lah dengan The Boys. Tapi lepas few hours tu, aku tergerak hati nak tengok balik posting IG Wayang People untuk cerita Ganjil ni. Aku baca balik dia punya review. The admin ada bagi pros and cons untuk cerita ni. Some of the pro is, nombor 1, acting dia power. Yes, aku setuju. Majority performance top notch babe. Diana Daniel, aku dah tahu dah apa yang dia boleh buat, so aku tak surprised that. She always will give you the best. Benda tu memang tak boleh dipertikaikan. Fatin Afifah pun, dia aku rasa best. Awesome. Dia memang a sweetheart lah dalam ni. Izlan Yusof dengan Aida Aris, perfect untuk watak parents Nabila ni, especially Aida Aris. She's good. Dan Izu Islam, the best of all. Kenapa bukan dia yang membawakan watak Amri tu, aku tak faham dia punya casting decision. Sebab pada aku Fatah Amin ni personally dia macam a bit miscast. Pada aku watak Amri ni supposed to have many layers and very dark emotionally. You need to have someone yang can reach down at the bottom of your guts tau to do the character justice. But Fatah Amin pada aku is not the guy that can give you that. Dia okay dalam ni, but that's it. Okay je. Kadang-kadang tu macam dia out of character aku rasa. Satu lagi pros yang reviewer dekat Wayang People tu bagi, dia punya story idea is very unique. Yes, again aku setuju dengan keunikan tu. But macam aku cakap, the overall execution aku tak setuju. Dia acceptable but not great. I'm talking about the story structure, bukan the production value. The production value memang power gila. Not going to lie, aku seriously impressed. Dia punya CGI, dia punya cinematography memang satu benda yang boleh dibanggakan. Only dia punya story structure or narration dan maybe a bit editing wise yang aku ada masalah. So lepas aku baca balik diorang punya review, ada few things yang aku setuju dan ada few things yang aku tak setuju. Tapi aku rasa aku tak boleh nak judge kalau aku tak tengok sampai habis. So ada timbul perasaan bersalah kat situ. And then aku teringat Maxis ada streaming service tak silap aku. So bila aku check, yes, Maxis ada dan ada Viu untuk Maxis punya streaming service, dan aku boleh beli one day pass dengan harga RM3. Just so happen aku memang Maxis customer, so
Aku rasa why not, RM3 okey lah, boleh lah try untuk aku habiskan 2 episod ni. Untuk aku still mencari the justification kenapa dia 9/10. So lepas habis tengok tu, apa yang aku boleh cakap, dia tak mengubah fikiran aku. Aku still rasa benda yang sama. Dia actually make my case much more stronger. Aku rasa dia punya story actually overstay their welcome. Aku rasa macam tu sebab dia keep on use the same ideas over and over and over again. Dia keep on repeating tau the same idea. Ni bukan Groundhog Day type of story. Dan dia punya story structure tu pada aku dia all over the place. Kejap dia ke sini, kejap dia ke sana. And then tiba-tiba dia macam patah balik, macam baru start. So aku tak rasa macam the character is growing. Dia tunjuk something yang patutnya boleh move the things forward, but the next episode dia start all over again. This happen to all the characters tau, almost all the characters lah. Rasa macam dia just nak panjangkan cerita ni sebab ada 10 episod. So dia tak ada new ideas, they use the same ideas again and again. Aku jadi penat nak follow the story sebab aku dah tengok dah benda ni. Kenapa kau cerita benda ni lagi? Contohnya Watak Nabila, lakonan Dana. Story dia dengan watak itu Islam tu repetitive kau. From the material yang aku rasa the writer have, it should not take this long. Same thing happen dengan other plots tau. Amri dengan abang dia, Amri dengan Sally, Nabila dengan parents dia, bapak Nabila dengan mak Nabila. They repeat again and again and again. Tapi towards the end, I don't think any of them actually learn anything yang worthy. Something yang boleh evolve the characters. They try to play with the universe thingy lah. Universe yang decide, yang control everything. But they don't have the story to back it up. Spoiler sikit lah Kalau tak nak spoiler, boleh stop. Dari mula, memang aku expect both of them, Amri dengan Nabila ni, will end up together. But what else they can do, right? But I wish they revert my expectation, or at least make a strong case. Why should we care about both of them end up together? From what I can see, there's no solid reason these two people belong to each other. Both individual story did not complement each other tau. Apa yang Nabila dan Amri ni lalui did not justify why both of them are meant for each other. At least for me lah. So pada aku, kalau kau tak ada benda tu, what is the point of the story? Cuba kau bayangkan kalau Nabila ni dia tak jumpa pun Amri. Nothing significant that's going to change their life. Nabila tak jadi kahwin bukan sebab Amri. Dia memang have a doubt and trauma and fear before dia kenal Amri. The burden yang dia tanggung tu doesn't change before or after she met Amri. Cuma towards the end of the series tu, the story pivot. Amri tiba-tiba obsessed dengan Nabila. Why? Where are these coming from? So that's my issue lah untuk cerita ni sikit sebanyak kan. Aku struggle untuk stay focus. Sebab pada aku, the writing is not focused. A very good and unique ideas will not guarantee a great story if you don't know how to craft it well. Aku tak cakap cerita ni teruk, tapi aku rasa dia ada kelemahan yang ketara lah dari segi story tu. Dan aku tak cakap juga aku tak suka. Aku still enjoy. Cuma aku rasa tak baloi, itu je. Okay? Ini pendapat aku untuk TV seri Ganjil ni. Mana yang berminat, boleh try tengok few episode dekat View. Then up to you nak teruskan. Kalau tanya aku tak rasa dia berbaloi kau punya masa untuk commit 10 episod tu. Panjang tu, banyak masa yang akan terbuang unless you have plenty of free time. Secara overall, aku boleh rate cerita ni 3/5. Mainly for dia punya idea concept dengan production value. It's still good but not really worth your time lah pada aku, because it's too long and very little to gain. And then kalau convert rating aku untuk 10, 3/5, 6/10 lah. Alright, that's all for now. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.